Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelaksanaan Amalan Kewarganegaraan Digital dalam Pendidikan. Okay, menurut Mike Riebel pada tahun 2021, kewarganegaraan digital adalah fokus kepada kemahiran yang diperlukan oleh semua pengguna teknologi untuk berfungsi dengan berkesan dalam dunia digital yang terus berkembang. Hal ini penting terutamanya bagi kanak-kanak kerana mereka terdedah kepada alat digital kebanyakannya pada awal umur. Kewarganegaraan digital menyediakan struktur dalam tanggungjawab, isu serta peluang yang disediakan oleh teknologi. Okey, apakah itu kewarganegaraan digital? Kewarganegaraan digital telah diperkenalkan oleh kerajaan, khususnya oleh Cyber Security Malaysia bagi mengetengahkan perilaku baik, penerapan nilai murni dan kebertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi digital. Okey, dalam Internet User Survey 2020, okey, menurut MCMC iaitu Malaysian Communication Multimedia Commission, okey, kita dapat lihat kajian pada tahun 2018 dan 2020 terdapat pengguna internet yang menggunakannya telah meningkat lebih banyak jam hours, iaitu lebih banyak penggunaan jam pada tahun 2020 berbanding 2018. Okey, kita dapat lihat, okey, pada kita tengok dulu apa tu mild user, apa itu regular user and apa itu heavy user. Okey, mild user ni iaitu dalam 26% pada tahun 2020 ni ialah pengguna internet yang telah spend masa kurang daripada 4 jam dalam internet. Manakala regular user iaitu 50% ni mereka telah spend masa dalam internet selama 5 hingga 12 jam. Manakala heavy user ni 21% ni mereka spend masa menggunakan internet lebih dari 12 jam. So pada tahun 2018 hanya 14% sahaja, tetapi telah meningkat kepada 21% pada tahun 2020. Okay. Okey, lonjakan besar dalam masa yang dihabiskan dalam internet ini mungkin disebabkan oleh dua faktor, iaitu yang pertama adalah mungkin disebabkan oleh MCO, okey, yang menyumbang kepada penggunaan internet yang tinggi ini. Yang kedua, tarif jalur lebar dan data yang telah turun. Okey, sejak 2018, okey, lebih ramai ataupun lebih banyak pengguna pengguna internet ni dia dapat mengakses internet lebih lama. Ini mungkin kerana jalur lebar yang luas dan juga persaingan yang sengit lah. Okay. Kita dapat lihat di sini hasil dari kajian MCMC dalam Internet User Survey 2020. Paling tinggi 98% ialah teks komunikasi, komunikasi teks. Okay, contohnya seperti WhatsApp, Telegram. Okay, paling tinggi online activities yang mereka lakukan ialah teks komunikasi. Yang kedua tinggi ialah social media. Okay, social media contoh dia seperti Instagram, Twitter, Facebook. Okay, diikuti oleh penggunaan video. Okay, pada masa kini pelajar kita dipanggil sebagai pelajar zaman teknologi yang mencerminkan kecerdikan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan pelajar ini kurang bergantung kepada pendidikan tradisional yang untuk pemerolehan pengetahuan dan mereka lebih banyak berdikari pelajar zaman teknologi ini. Mereka lebih banyak berdikari untuk mendapatkan data dan maklumat. Oleh itu, isu seperti akses dan latihan guru serta pembangunan profesional serta struktur dan kaedah penyampaian hendaklah diutamakan. Okay. Kita dapat lihat di sini berdasarkan dapatan kajian Suzon 2019 bahawa guru dan pelajar tidak bersedia sebagai warga negara digital yang bertanggungjawab.
Kesedaran tetapan privasi adalah masalah utama. Kebimbangan responden adalah berkaitan dengan kewarganegaraan digital. Kajian menunjukkan bahawa milenial merupakan generasi yang bijak teknologi tetapi kekurangan dalam tanggungjawab digital. Kajian Walters 2018 mengatakan pendidik mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang tinggi yang berkaitan dengan tindakan tertentu dalam kewarganegaraan digital dan beliau mendapati pendidik mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam penggunaan kewarganegaraan digital dalam pendidikan. Okay. Seterusnya, objektif kajian ini ialah untuk mengetahui tahap pengetahuan, kepercayaan dan juga pelaksanaan amalan kewarganegaraan digital pendidik sekolah menengah di Malaysia. Okey, persoalan kajian ada 5. Apakah tahap pengetahuan dan juga kemahiran pendidik terhadap kewarganegaraan digital dalam pendidikan? Yang kedua, apakah tahap kepercayaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran? Yang ketiga, apakah tahap pelaksanaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran? Okay, yang keempat, apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kelayakan akademik dan juga kelulusan ikhtisas terhadap kewarganegaraan digital? Dan yang kelima, apakah terhadap hubungan antara tahap pengetahuan pendidik dan juga tahap kepercayaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital? Okey, kerangka konsep yang digunakan dalam kajian ini, terdapat 2 kerangka teoretikal, iaitu teori pembelajaran transformasi dan juga teori konektivisme. Manakala dalam kajian ini menggunakan satu kerangka konseptual, iaitu kewarganegaraan digital oleh Mike Rebel 2019. Okey, kita tengok teori Maziro, iaitu teori pembelajaran transformasi, menggambarkan kerangka rujukan untuk pelajar dewasa yang mana pengetahuan mempengaruhi perubahan berdasarkan tabiat pemikiran individu dan sudut pandangan. Satu komponen teori ini adalah idea pemikiran autonomi yang menunjukkan kewarganegaraan dan membuat keputusan moral secara langsung berkaitan dengan definisi kewarganegaraan digital. Okey. Konektivisme ialah teori pembelajaran. Dia menerangkan bagaimana teknologi internet itu telah mewujudkan peluang baharu bagi seseorang untuk belajar dan berkongsi maklumat. Okey. Dan di dalam alam cyber dan juga di antara mereka sendiri. Teknologi ini termasuklah pelayaran web, email, wiki, forum perbincangan antarian, rangkaian sosial, YouTube, peralatan lain yang membolehkan pengguna untuk belajar dan berkongsi maklumat dengan orang lain. Okey. Kita tengok kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini ialah 9 elemen kewarganegaraan digital oleh Mark Rebel dan pada tahun 2019. Kita dapat 9 elemen. Yang pertama, akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, keselamatan digital, etika digital, hak dan tanggungjawab, fasi digital, undang-undang digital dan kesihatan digital. Okey, kerangka konsep kajian ni dia berpandukan kepada 3 prinsip panduan, iaitu safety, savvy, social. Di mana safety ni prinsip yang melindungi, yang merangkumi hak dan tanggungjawab digital, keselamatan digital dan kesihatan. Savvy, prinsip yang mendidik, merangkumi fasi digital, komunikasi dan kerjasama digital dan juga perdagangan digital. Bagi social, prinsip menghormati, merangkumi etika digital, akses digital dan juga undang-undang digital. Mereka bentuk kajian ialah pendekatan kuantitatif yang berbentuk tinjauan, instrumen soal selidik menggunakan skala Likert dan item terbuka terhad, analisis deskriptif digunakan bagi persoalan 1 hingga 3 dan juga analisis inferensi digunakan bagi soalan 4 hingga 5. Populasi yang dalam kajian ini ialah guru sekolah menengah sahaja. Prosedur persampilan bukan kebarangkalian digunakan untuk memilih sampel dan prosedur persampilan bukan kebarangkalian yang digunakan ialah persampilan bertujuan. Okay, ini adalah matriks pembinaan pengukuran item bagi kajian ini. Dia bagi soalan kajian 1 terdapat 9 elemen.
Okey, bagi soalan kajian 2 terdapat 6 elemen yang disentuh, manakala soalan kajian yang ketiga terdapat 8 elemen daripada kewarganegaraan digital yang telah disentuh. Okay, seterusnya statistik deskriptif yang peratusan dan frekuensi bagi item demografi telah digunakan, nilai dan min kuartal bagi persoalan kajian 1 hingga 3. Manakala bagi persoalan kajian 4 menggunakan statistik inferensi menggunakan ujian two-way ANOVA dan juga persoalan kajian 5 menggunakan ujian korelasi berganda. Okay, dapatan kajian dari kajian ini 18% ialah lelaki, 82% perempuan. Okay, had umur paling tinggi yang dalam kajian ini ialah guru yang berumur pada 35 hingga 45, diikuti oleh 46 hingga 56%. Kemudian kelayakan akademik paling tinggi ialah guru yang mempunyai ijazah sarjana muda. Manakala kelayakan ikhtisas paling tinggi 65.8% ialah ijazah sarjana muda pendidikan berbanding dengan guru yang mempunyai diploma pendidikan. Okay, pengalaman mengajar untuk 21, paling tinggi ialah 21 tahun ke atas lah. Dalam kajian ni guru yang 21 tahun ke atas seramai 25.7 orang, diikuti oleh guru 11 hingga 15 tahun 24.3. Kemudian guru yang telah mengajar 16 hingga 20 tahun 23 hingga 23.7%. Okay, kita terus kepada dapatan kajian. Okay. Okay, sebelum tu dalam kajian ini saya telah menggunakan teknik sekumpulan pakar rujuk untuk pengesahan konstruk dan juga item dalam instrumen, iaitu dengan menggunakan pakar rujuk dari Cyber Security Malaysia dan juga dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kebolehpercayaan instrumen, kajian rintis telah dijalankan untuk mendapatkan ketelusan data sebelum kajian sebenar dijalankan. Okay. Jumlah nilai alpha kombat bagi 52 item yang telah diuji dalam kajian rintis ialah bernilai alpha 0.949. Okey, dapatan kajian bagi persoalan pertama, apakah tahap pengetahuan dan kemahiran pendidik terhadap kewarganegaraan digital dalam pendidikan. Dalam kajian ini, tahap pengetahuan pendidik dan juga kemahiran pendidik terhadap kewarganegaraan digital ni diukur oleh 23 item. Keseluruhannya, tahap pengetahuan pendidik terhadap kewarganegaraan digital ni berada pada tahap yang tinggi. Kajian ini sejajar dengan kajian daripada ATA-R 2019 yang mendapati guru-guru praperkhidmatan mempunyai persepsi yang tinggi dan positif terhadap pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kewarganegaraan digital. Okey. Soalan kajian satu ini dia menghubungkan kepada kerangka teori pembelajaran transformasi net zero dan juga kerangka konsep kewarganegaraan digital. Sebahagian besar responden melihat mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi berkaitan dengan elemen kewarganegaraan digital kecuali dalam elemen perdagangan digital. Kemudian elemen yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran pendidik yang tertinggi ialah dalam elemen fasa digital. Okay. Current variable menyatakan bahawa peluang yang diberikan oleh pendidik kepada pelajar yang berkaitan dengan fasa digital yang dulunya dikenali sebagai literasi digital akan menyokong pelajar yang merupakan pelajar abad ke-21 dan merupakan pekerja masa depan. Untuk dapatan kajian yang kedua, tahap kepercayaan pendidik dalam amalan pengajaran. Okey, kita boleh lihat dalam kajian ini tahap kepercayaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital dalam amalan pengajaran diukur oleh 11 item. Okey, menunjukkan bahawa secara keseluruhannya menunjukkan bahawa skor tahap kepercayaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran adalah berada pada tahap yang tinggi. Okay, persoalan kedua ni dia berkait dengan teori pembelajaran transformasi net zero juga dengan elemen kewarganegaraan digital. Okay, elemen fasa digital menunjukkan bahawa pendidik mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam semua item fasa digital.
dalam persoalan kajian ini. Elemen etika digital juga menunjukkan bahawa kepercayaan pendidik juga tinggi, iaitu 75.7% dalam mengajar pelajar untuk mengenali dan melapor situasi di mana individu itu diganggu, dibuli atau dilayan dengan tidak sesuai semasa dalam talian. Okay, pendidik tidak percaya bahawa mengajar pelajar untuk membuat pemilihan dalam talian adalah tanggungjawab mereka dan merupakan masalah yang lebih baik ditangani oleh ibu bapa. Kepercayaan ini sejajarlah dengan perkembangan kebiasaan fikiran latar belakang seseorang menurut Menziro. Seterusnya, soalan kajian yang ketiga, apakah tahap pelaksanaan pendidik yang digunakan dalam amalan pengajaran? Secara keseluruhannya, pelaksanaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital dalam amalan pengajaran juga berada pada tahap yang tinggi. Okey, di mana persoalan kajian tiga ni dia menggunakan teori pembelajaran konektivisme dan juga elemen kewarganegaraan digital. Hasil kajian menunjukkan semua item dalam elemen etika digital menunjukkan tahap pelaksanaan yang tinggi terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran. Hasil kajian ini disejajar dengan dapatan dari Walters 2018. Okey, seterusnya hasil analisis variance dua hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara mean kelayakan akademik dan kelulusan IPSAS bagi tahap pelaksanaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran. Hasil kajian juga menunjukkan tahap pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap kepercayaan pendidik terhadap kewarganegaraan digital yang digunakan dalam amalan pengajaran. Kesimpulannya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa para pendidik memiliki pengetahuan dan kemahiran serta kepercayaan yang tinggi dalam kewarganegaraan digital. Pendidik telah melaksanakan kewarganegaraan digital secara berkala dalam amalan pengajaran mereka. Sekian, terima kasih.